Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh berjumpa kembali pada sesi belajar bahasa Arab, Nahwu dan Sharaf pada pagi hari ini. Dan salawat dan salam kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pengajian kita ni, marilah kita berdoa agar kita mendapatkan kemudahan dalam memahami bahasa Arab yang kita kongsikan, dan kita pun juga mendapatkan pengajaran baru ataupun ilmu baru ketika mengajarkan tuan-tuan dan puan. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah habiskan 3 tajuk di level 5 ni. Lagi 3 tajuk. InsyaAllah kita akan teruskan pengajian kita kepada huruf yang beramal seperti laisa, lepas tu ighraq, tahzir dan ikhtisas. Kalaupun ada masa, kita teruskan kepada af'al madhi wal dham. Jadi semua ini adalah bahasa yang sedikit lebih advance sedikit daripada yang level 4, 3 dan 2. Sebab ini sudah jauh. Semoga saja tuan-tuan dan puan-puan boleh faham dan boleh mengerjakan latihan-latihan yang ada. Jadi untuk tidak memperlama-lamakan masa, kita silakan kepada Syahir untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ni kita akan mulakan pelajaran nahwu kita lah pada bab huruf yang beramal seperti laisa. Yang mana semalam kita dah bincangkan 3 bab. Yang mana bab tu adalah bab af'alul muqarabah, af'alul raja' dan af'alul syuru'. Jadi pada hari ni masuk bab barulah. Kita masuk bab baru, bab huruf yang beramal seperti laisa. Jadi ini pun sama je macam semalam. Merofakkan isim dia, menasabkan khabar dia. Dia lebih kurang je. Kita tengok dekat buku Okey. Baik, kita buka pada muka surat yang ke-104 kat sini.
Baiklah. Kita tengok. Huruf yang beramal seperti laisa. Baiklah, pertama sekali laisa ni apa? Laisa ni dia adalah salah satu daripada akhwat kana ataupun kana dan saudaranya lah. Maknanya laisa ni adalah salah satu daripada saudara kana. Jadi amal dia sama macam kana lah. Apa amal dia? Merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Okey. Jadi dia ada dua jenis. Satu yang beramal. Okey, dia satu yang beramal dan ada juga yang muhmal. Amal ni yang beramal ni kita panggil amal lah. Kalau yang muhmal ni maknanya tidak beramal lah. Tidak beramal kerana apa? Tidak memenuhi syarat. Jadi kalau huruf yang beramal seperti laisa ni, dia kalau beramal ke tak beramal, kita kena tengok syarat dia dulu. Baru kita boleh tahu yang dia ni boleh beramal ke tidak. Boleh tak beramal merafa'kan isim menasabkan khabar. Jadi kita tengoklah. Pertama sekali, ada satu contoh ma hadza basharan. Okey. Ma, kalau ni ma beramal seperti laisa kan. Okey, ma huruf salah satunya ma lah yang beramal seperti laisa. Ma, hadza ni isim kepada ma, basharan ni khabar kepada ma. Samalah kalau kita macam kiaskan dengan laisa kan. Laisa, hadza ni kan isim, jadi isim laisa. Kenapa dia tak ada macam baris dhamma ke apa? Sebab ini kan isim mabni, tak berubah. Isim isyarah kan. Tapi i'rab dia rafa' dekat sini. Dalam keadaan rafa' cuma tak ada tanda rafa' je. Kita kiaskan ke laisa, lepas tu hadza ini isim laisa. Lepas tu basyaran khabar laisa. Khabar dia mansub. Okey. Kita kiaskanlah ma ni. Lepas tu kita tengok pula kat sini. Ma hadza illa basyarun. Tengok tiba-tiba basyarun. Kenapa tak jadi basyaran? Kenapa dia tak ubah dia kan jadi nasab? Jadi kalau ma pun ada syarat dia yang tersendiri. Okey. Kita tengok dia ada kasih nombor 1 kat sini. Kita tengok nota kaki nombor 1. Baiklah. Tengok nombor 1 Okey, dia ada kata syaratnya khabarnya tidak mendahului isimnya. Okey, maknanya khabar dia maknanya kena ikut susunan yang betul lah. Kena isim dia dulu baru khabar. Bukan macam jenis khabar muqaddam. Kan ada khabar apa ni, kita pernah belajar khabar kana muqaddam kan. Kalau itu bila khabar dia didahului daripada isim dia, tapi dekat sini tak boleh. Salah satu syarat dia, khabarnya tidak mendahului isimnya. Kena macam biasa, kena ada ma, isim dia dulu baru khabar dia. Tak boleh ada khabar dia dulu baru isim dia. Faham Itu syarat pertama. Lepas tu yang kedua ni, setelah ma tidak ditambah in. Maknanya selepas ma tu tak ada kalimat in lah. Untuk syarat yang kedua, untuk supaya dia boleh beramal. Itu kedua. Lepas tu yang ketiga, tidak dibatalkan oleh illa. Maknanya kalau ada ma ni, kalau ada illa dekat jumlah ni, tak batal lah ma tu. Macam tu. Okey. Maknanya macam kalau ada illa, maksudnya macam dalam jumlah tu tak boleh ada illa lah. Sebab apa? Dia kata tidak dibatalkan oleh illa. Maknanya macam jumlah tu tak, macam amal dia terbatal disebabkan illa, tak boleh. Maknanya dia nak bagi tahu kat sini, kalau ada illa dalam jumlah tu akan batal lah. Jadi kita tak boleh letak illa. Kalau dia tak ada illa, syarat yang ketiga kena supaya tak ada illa lah dekat situ, dekat jumlah tu. Okey, kita tengok balik dekat atas Okey. Kenapa ini beramal? Kita tengok dulu syarat yang pertama. Khabar dia tidak mendahului isimnya. Okey, ini khabar dia. Tengok, tak mendahului isim dia. Sebab ini isim ma kan. Okey, ini dah okey jumlah. Okey, cukup syarat yang pertama. Yang kedua, setelah ma tak ada in. Ni ada in tak? Tak ada kan? Pun syarat kedua dah lepas. Lepas tu setelah tidak dibatalkan oleh ilah, maknanya tak ada ilah dalam jumlah ni. Tengok tak ada ilah. So cukup tiga-tiga syarat tu, ma ini boleh beramal. Okey, boleh beramal. Ini isim dia, khabar dia. Khabar dia kena nasab. Okey. Lepas tu ini tak beramal sebab
Okey, kita tengok pertama. Ma hadza. Okey, hadza ni dah isim dia dah ni mula-mula. Basyarun. Basyarun ni khabar dia. Dah terakhir, dah sama dah, ikut memang betul khabar dia tak mendahului isim. Okey, syarat pertama ada. Lepas ma ada in tak? Tak ada. Tak ada in Lepas tu yang ketiga, ada ilah tak dekat situ? Ilah ada. Jadi disebabkan ilah ni, ma ni tak beramal. Sebab apa? Ilah tu yang membatalkan jumlah. Jumlah tu dibatalkan oleh ilah. So, tak boleh lah buat merafakkan isim menasukkan khabar. Okey. Boleh Okey, itu untuk ma. Jadi setiap huruf ada syarat-syarat dia yang tersendirilah. Kalau syarat ma ni ada 3. Khabar tidak mendahului isim, setelah ma tak ada in, dan tak ada ilah dekat jumlah tu. Okey. Lepas tu ini kita tengok la pula. Okey. La ahadun najian minal mauti. Kalau kat sini la zaidun qaimun. Tengok ini khabar, tapi kenapa dia mansub? Ini khabar tapi dia boleh tu pula jadi nasab. Ini marfu'. Ni mansub. Kenapa ni tak boleh beramal? Kita tengok dulu apa syarat dia yang tak cukup. Okey. Ni ada tunjuk nombor 2 tu. Kita tengok nota kaki kat bawah nombor 2. Okey, kita tengok. Dia kata, ini nombor 2 kan. Dia kata syaratnya seperti yang ada pada lafaz ma, hanya ditambah dengan syarat isim dan khabarnya harus nakirah. Okey. Dia nak bagi tahu apa? Okey, dia kata syarat dia sama macam lafaz ma, syarat dia. Cuma ditambah satu syarat. Syarat apa? Isim dengan khabar dia mesti nakirah. Itu sahaja. Maknanya, okey, syarat dia kira ada 3 juga macam ma. Kira ada 4 semua syarat dia. Cuma yang 3 yang awal tu macam ma, tak dibatalkan oleh ilah ataupun tak ada khabar muqaddam, maknanya isim dulu baru khabar. Lepas tu yang ketiga, setelah la tu tak ada in. Tapi dia tambah lagi satu apa? Khabar, isim dan khabar dia kena nakirah. Tak boleh salah satu daripada 2 makrifah ataupun dua-dua makrifah. Dia kena nakirah. Okey, kita tengok balik. Okey, kita tengok balik Dia kata, okey, kita tengok. Ini okey. Khabar dia tak mendahului isim syarat pertama. Okey. Ini khabar dia, ini isim dia. Okey, isim dia dulu baru khabar. Okey, dah cukup syarat pertama. Ada in tak lepas dia? Tak ada. Okey, dah cukup syarat kedua. Yang ketiga ada ilah tak? Yang membatalkan amal tak ada. Dah cukup syarat ketiga. Yang keempat ni apa? Keempat, okey. Ini isim, okey, isim ni khabar kan? Okey, isim dia ni makrifah ke nakirah? Dia nakirah sebab kalau nak jadikan makrifah al-ahad lah, kena tambah alif lam. Kalau najian, dia pun nakirah juga. Nakirah jadi kena tambahlah an-najiyah. Alif lam kalau nak jadikan dia makrifah. Jadi dua-dua nakirah cukup syarat. Okey. Kita tengok pula la zaidun qaimun. Ni kenapa boleh jadi tu pula? Jadi rafa'. Sebab okey, zaidun ni isim kepada la. Lepas tu qaimun ni khabar la. Okey, kita tengok. Syarat pertama cukup, isim dengan khabar tak mendahului isim. Yang kedua tak ada in. Tak ada in lepas la, tak ada. Yang ketiga, tak ada ilah, tak dibatalkan oleh ilah. Okey pun dah tak ada. Cuma apa je yang beza dia? Yang keempat, syarat keempat tak cukup apa? Ini isim makrifah dan ini isim nakirah. Dia maknanya isim dan khabar dia mesti nakirah kan? Tapi Zaidun ni isim makrifah. Kenapa Zaidun isim makrifah? Bukan dia tanwin gitu. Jadi tak semua isim yang bertanwin tu makrifah. Sebab apa? Zaidun ni nama orang. Nama orang ni termasuk minta maaf, bukan semua yang bertanwin tu isim nakirah. Jadi Zaidun ni nama orang nama orang tu adalah termasuk alam. Alam ni adalah salah satu daripada bab isim makrifah. Jadi dah tak cukup syarat satu, tak beramal. Ni muhmal, tak beramal, tidak beramal kerana tidak memenuhi syarat. Okey, faham Okey, itulah. Dia ada 4 syarat lah. 3 syarat macam ma, lepas tu tambah lagi satu, khabar dengan isim dia mesti nakirah. Okey. Lepas tu lata waqta hazanin. Okey.
Kalau kat sini la ta'amalun. Okey. Jadi okey. Kita pelik. Kenapa tak ada yang marfu' pun? Kita pelik kenapa tak ada marfu' tiba-tiba mansub. Takkanlah ini jadi isim, tak boleh ni jadi isim kepada lata ni. Sebab ini mudhafun ilaih. Lepas tu ini la ta'amalun. Ni tiba-tiba rafa' pula. Macam mana? Okey, kita tengok dulu syarat-syarat dia. Ni nombor 3 Nombor 3 kita tengok. Baik, okey, yang 3, syaratnya isim dan khabarnya berupa isim zaman seperti al-hinu ataupun as-sa'ata, al-hina ataupun as-sa'ata, dan salah satunya harus dibuang, iaitu kebanyakan yang dibuangnya adalah isimnya. Okey, syarat dia isim dengan khabar dia berupa isim zaman, menerangkan waktu. Kita pernah belajar kan? Masa'an lah, ataupun yaum, isim zaman. Okey. Dan salah satunya harus dibuang. Maknanya akan ada salah satu daripada khabar ataupun isim dia akan dibuang. Okey. Tapi dia kata kebanyakan yang dibuang tu adalah isim dia. Okey, faham. Jadi sebab itulah tadi kita tengok balik contoh kat atas. Sebab itulah dia bagi tahu ini waqta. Sebab apa? Ada sesuatu isim dia yang dibuang lah. Okey. Isim dia dibuang lah kat sini, sebab itulah ini jadi khabar dia. Faham? Dan isim dan khabar dia mesti makna hin lah, al-hin ataupun apa ni? Isim zaman lah. Keterangan waktu. Lepas tu la ta'amalun, ni tak cukup syarat. Sebab apa? Ini tak menerangkan waktu pun. Faham Okey, kita akan sambung pula yang last, in. Okey. Ya, kita tengok in. Ni nombor 4. Okey. In ahadun khairan min ahadin illa bitaqwa. In ahadun illa muqaddarun ajluhu. Okey, pertama kita tengok, dah nampak dah yang beramal ni, tapi apa syarat-syarat dia? Kita kena tengok dulu syarat-syarat dia. Baik. Nombor yang keempat. Syaratnya isimnya tidak boleh didahului oleh khabarnya. Okey. Dan nafinya tidak dibatalkan. Okey. Jadi maknanya dekat sini ni macam biasalah, isimnya tidak boleh didahului oleh khabarnya. Maknanya kalau yang tidak tu khabar dia tidak mendahului isimnya, tapi isimnya mendahului khabarnya lah. Lepas tu dan nafinya tidak dibatalkan. Sebab ini semua makna nafi ni. La yang apa ni, huruf yang beramal seperti laisa. Okey. Jadi ini isim kepada in dan ini khabar kepada in. Jadi semua empat-empat huruf ni semua kiranya bermakna nafi bermakna nafi, bermakna tidak. Tapi beramal mereka ni seperti laisa dan ada syarat-syarat yang tertentu lah. Itu dia. Jadi ada huruf ni syarat dia macam mana semua Okey, ada dekat nota kaki semua. Nanti kita akan tengok pada bawah ni pula cara huraian dia apa. Okey. Ma hadza basharan. Okey. Ma huruf nafi beramal seperti laisa. Tengok huruf nafi. Nafi ni maknanya tidak Okey. Hadza isim ma. Okey, ni hadza isim kepada ma. Lepas tu dibaca rafa' lah. Dibaca rafa'. Dia walaupun tak nampak sebab dia, tapi dalam keadaan rafa' tu. Lepas tu basharan khabar ma. Ini adalah khabar kepada ma macam biasa. Okey. Lepas tu dia kata dekat latihan kat sini, cari isim dan khabarnya in, la, ta, la dan ma serta terjemahkan.
Tapi kalau ini kita cuba carilah dia punya khabar. Okey. Kalau kat sini ma kullu ghaniyin sa'idan. Okey. Ma ni huruf nafi, kullu ni mudhaf. Okey, kullu ni isim kepada ma lah. Lepas tu ghaniyin ni mudhaf ilaih kepada kullu. Sa'idan. Sa'idan jadi khabar kepada ma. Jadi dia nak bagi tahu apa? Ma kullu ghaniyin sa'idan. Jadi tak semua orang kaya itu bahagia. Okey. Itu makna dia. Jadi dia suruh apa? Cari apa? Khabar. Ini khabar dia. Jadi huraikanlah. Ma ni huruf yang beramal seperti laifa, huruf nafi beramal seperti laisa. Kullu ni jadi isim kepada ma. Dibaca rafa' lah kullu kan. Lepas tu sa'idan ni khabar kepada ma. Itu je lah. Sa'idan ni kita bulat. Sebab dia suruh cari khabar kan. Okey, lepas tu bab yang kedua, ighra', tahzir dan ikhtisas. Okay. Kita tengok Bismillah. Baik. Ighra', tahzir dan ikhtisas. Okey. Dia akan terang satu-satulah ighra' tu apa, tahzir tu apa, ikhtisas tu apa. Ketiga-tiga ni bukan benda yang sama Jadi dia ada huraian-huraian yang tersendirilah personal-personalnya. Okey. Jadi kita tengok. Okey. Ighra' tu apa? Ighra' tu adalah mendorong mukhatab untuk melakukan perbuatan yang terpuji. Okey. Ighra' ni adalah suatu jumlah yang mana untuk mendorong ataupun untuk menyuruh lah. Untuk menyuruh ataupun untuk menghasut ke mukhatab. Mukhatab ni apa? Lawan bicara kita ataupun orang yang kita tengah cakap dengan dia. Yang ada depan kita lah mukhatab. Itu panggil mukhatab. Maknanya ighra' ni adalah untuk kita mendorong orang yang kita tengah cakap dengan dia tu untuk dia melakukan perbuatan yang terpuji. Maknanya tolong orang ke. Okey. Macam itulah dia. Lepas tu kalau untuk tahzir, apa tahzir? Adalah untuk memperingatkan mukhatab agar menjauhi sesuatu yang berbahaya, yakni tidak baik. Kalau ighra' mendorong kepada kebaikan, kalau tahzir melarang kepada keburukan. Ni apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Macam tu dia. Okey. Jadi kalau ini untuk supaya kita mendorong mukhatab supaya menjauhi daripada perkara-perkara buruk. Kalau ini supaya kita mendorong lawan bicara kita tu, lawan kita tengah cakap dengan dia tu supaya dia buat perkara-perkara yang baik. Inilah amar ma'ruf nahi munkar lah ni. Macam tu. Tapi apa dia nak sampaikan kat sini? Okey, kita hurai ighra' dulu ikhtisas nanti Kita tengok contoh dia. Okey. Okey, as-sidqa. Okey, as-sidqa. Ni kenapa tiba-tiba jadi mansub pula ni? Patutnya ini dah kira awal. Kalau nak jadikan dia awal ayat, jadi mubtada lah. Rafa' kan? Okey, jadi dia ada apa? Nota kaki kat situ nombor 2. Okey, kita tengok nombor 2. Okey, tengok dia kata dekat situ dinasabkan oleh fi'il yang dibuang. Fi'il yang dibuang sesuai dengan keadaan boleh berupa apa? Ilzam, utlub, if'al atau yang lainnya. Okey. Jadi apa dia nak cakap tadi kat nota kaki tu? Dia nak cakap ini dia jadi nasab, dia dinasabkan sebab ada fi'il yang dibuang, fi'il amar yang dibuang lah. Fi'il amar tu boleh berupa apa? Boleh berupa ilzam, utlub ataupun if'al. Okey. Jadi kita guna kat sini if'al lah. Jagalah kejujuran ataupun lakukanlah kejujuran. Jadi ini jadi maf'ul bih daripada fi'il amar yang dibuang. Kita tak tahu fi'il amar itu apa, kita boleh kiaskan mana yang sesuai. Jauhi keburukan ke, ataupun jauhi kejujuran ke, ataupun
buatlah kejujuran, lakukanlah kejujuran ke, mana yang sesuai kita boleh pilih. Dan bukan ada 3 fi'al ni je, bukan ada ilzam je, bukan ada if'al je, bukan ada utlub je, ada lagi fi'al-fi'al yang lain. Itulah dia nak huraikan yang mana ighra' ni dia ada maf'ul bih yang ada fi'al amar yang dibuang. Dan ini jadi maf'ul bih dia. Tiba-tiba mana tahu kita jumpa satu jumlah, tiba-tiba ada satu perkataan macam ni je, perkataan tu pun mansub. Bolehlah kalau kita rasa sesuai untuk dijadikan sebagai ighra', kita jadikan dia sebagai ighra'. Lepas tu cuba apa yang panggil takdirkan dia punya fi'al amar tu. Fi'al amar dia rasanya yang dibuang apa. Okey. Lepas tu tiba-tiba al-ikhlasa dan al-ikhlasa, tengok 2 kali. Dia kata apa? Berlakulah ikhlas, berlakulah ikhlas. Ilzam al-ikhlasa. Sebenarnya sebelum ni ada fi'il amar tapi dibuang. Okey. Samalah macam ni. Al-qana'ata wasyukra. Tetaplah qana'ah dan bersyukur. Semua ni benda yang baik. Kita mendorong orang supaya buat benda yang baik. Kalau tahzir, dia benda buruk ah. Okey, kalau tahzir, memperingatkan mukhatab agar menjauhi sesuatu yang berbahaya, suruh kita jauhi. Okey, al-khiyanata. Okey, kita tengok al-khiyanata, tiba-tiba je al-khiyanata. Kita tengok, okey, nota kaki nombor 1 Okey, dia kata kat situ dinasabkan oleh fi'il yang dibuang, iaitu ihzar atau yang lainnya. Maknanya dia pun sama dinasabkan atas fi'il yang dibuang. Ihzar lah. Dia kata ihzar tu jauhi. Sebab itulah ini tahzir. Dekat sini makna dia tahzir, ihzar maknanya penjauhan. Menyuruh kita untuk menjauhkan mukhatab lah. Okey. Lepas tu iyyaka wal kadhiba. Ini apa pula? Kita tengok nombor 3. Ada nota kaki juga Apa nak cakap kat situ? Wawnya boleh diberlakukan sebagai huruf ataf ataupun waw ma'iyah. Okey, dia nak huraikan pasal waw tu Okey, waw dekat situ. Jadi waw kat sini kita tengok dekat sini dia kata boleh ada 2 lah. Dia boleh ada 2 waw. Okey. Sama ada waw ni kita nak jadikan ataf boleh, nak jadikan dia sebagai waw ma'iyah pun boleh. Terpulang kepada kita. Iyyaka wal kadhiba. Dia kata dekat situ. Lepas tu apa ni? Nafsaka wasyarra. Maknanya jauhilah dusta lah, ihzar. Wal kadhiba. Lepas tu nafsaka wasyarra. Dia kata apa? Jaga dirimu dari kejahatan. Bolehlah kita letak ihfaz ke, ihfaz maknanya jagalah. Ihfaz nafsaka wasyarra. Jagalah dirimu dari kejahatan. Okey. Boleh Lepas tu ikhtisas pula. Okey, kita tengok ikhtisas. Ikhtisas adalah menasabkan isim dengan fi'il. Menasabkan isim dengan fi'il. Maknanya ikhtisas ni dia menasabkan suatu isim dengan fi'il. Fi'il dia pun wajib dibuang. Apa fi'il dia? Akhussu, nakhussu, a'ni, na'ni. Ataupun saya ni khas lah. Maknanya saya ni khusus. Okey, contohnya apa? Kita tengok contoh. Tapi fi'il ni wajib dibuang tak ada dalam ayat. Okey. Contoh, okey. Nahnu al-araba nukrimu ad-dhaifa. Okey. Kami al-araba, orang Arab. Maknanya nak cakap dekat sini, kenapa dia jadi maf'ul bih? Dia nak cakap ada fi'il yang dibuang. Cakaplah nahnu nakhussu, ada fi'il yang dibuang. Patutnya sebelum dia ada nakhussu, tapi disebabkan fi'il tu dibuang, tak nampaklah. Jadi al-araba ni jadi apa ni? Ikhtisas. Dia jadi ikhtisas lah. Ada fi'il yang dibuang apa? Nakhussu. Kami ini khas orang Arab. Khusus kami ni orang Arab memuliakan tetamu. Itu dia nak cakap. Tapi kalau nak pendek kan, nahnu Arab, kami Arab. Jadi apa makna Arab tu? Kami ni khusus orang Arab memuliakan tetamu. Macam itulah.
Contohnya apa ni lagi satu, bika Allah arju najaha al-qasdi. Okey. Kepada dengan kau, dengan kepada kamulah, kepada kamu. Okey, Allah tiba-tiba kali lafzul jalalah ni, lafaz Allah ni tiba-tiba jadi mansub. Sebab apa dia jadi mansub? Ada fi'il yang dibuang, maknanya a'ni maksud aku. Okey, a'ni tu maknanya yakni a'ni. Okey, cuma bila nak masuk dhamir ana pakailah dhamir ana, nahnu pakailah dhamir nahnu. Bika a'ni Allah, kepada kamu, yakni maksud saya Allah. Dia nak menerangkan kamu tu siapa? Allah, dia nak menerangkan. Okey, arju najahal qasdi, saya mengharapkan berjaya tujuanku ataupun sampailah tujuanku. Okey, lepas tu kat bawah tu, Allahumma ghfir lana ayyatuhal isabata, ya Allah ampunilah kami golongan ini. A'ni boleh juga pakai a'ni. Tapi tengok dia kata lana, tengok dia ada pakai domain nahnu, jadi kenalah pakai domain nahnu juga na'ni. Kalau tadi bika kan, kita tengok. Okey, kepadamu aku mengharapkan, saya mengharapkan, jadi kenalah pakai a'ni maksud saya. Kalau yang ini, ya Allah ampunilah kami, maksud kami golongan ini. Macam tu. Jadi yang kita belajar untuk bab ni, igra', tahzir dan ikhtisas. Semuanya adalah fi'il yang dibuang, dan isim-isim yang mansub ni dia jadi maf'ulun bih. Dia kiranya ikut tu, dia jadi maf'ulun bih daripada fi'il yang dibuang. Okey, cuma kalau itu berbentuk macam igra', macam untuk mendorong untuk kebaikan, kita cakaplah igra'. Kalau untuk menjauhi keburukan, kita cakap tahzir. Dan untuk mengkhaskan satu isim tu, kita cakap dia ikhtisas. Tapi dengan syarat ini wajib dibuang. Okey, lepas tu kita tengok. Okey, boleh Kita tengok latihan. Okey. Al-fadilata fa innaha usun najahi. Al-fadilata, apa dia kata? Keutamaan. Jadi kita kasihlah terjemah dia, jagalah ataupun lakukanlah. Keutamaan, lakukanlah keutamaan. If'al al-fadilata fa innaha. Inna ni kan beramal, menasab ke isim rafa' khabar, ha ni isim kepada inna, usu khabar kepada inna, an-najahi ni mudhafun ilaih. Jadi jagalah ataupun lakukanlah keutamaan, maka sesungguhnya dia tu apa? Keutamaan tu apa? Usun najahi, asas ataupun dasar, asas kejayaan. Jadi bagi yang tak tahu terjemah, insya-Allah boleh cek, semak dekat bawah ni lah. Kalau tak ada juga cek dekat kamus. Baik, itu sajalah daripada saya untuk bab huruf yang beramal seperti laisa, igra', tahzir dan ikhtisas. Saya akan pulangkan kepada Ustaz Agong, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itulah penjelasan daripada Syahih tadi mengenai igra', tahdzir dan ikhtisas. Jadi tadi dia jelaskan dengan Syahih, begitu banyak penjelasan dia daripada huruf yang beramal seperti laisa. Jadi kalau huruf yang beramal seperti laisa, maknanya dia sama macam kana. Laisa tu maknanya dia bukan, dan laisa tu sama macam kana. Kita ambil contoh dia. Yang pertama, kita ambil ma hadza basyaran. Atau kita ambil contoh yang enggak panjang sikit.
La ahadun najian minal mauti. Okey. Jadi ini dia salah satu contoh daripada huruf yang beramal seperti laisa. Sini ni ada la. Sini ada la. Okey, ini ada la. Ini huruf yang beramal seperti laisa. Kalau laisa maknanya ada isimnya dan ada khabar dia. Yang mana isim dia? Isim tu yang selepas dia lah. Itu isim dia. Ahad. Lepas tu ada khabar dia. Yang mana khabar dia? Ini khabar dia. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Ini huruf jar. Ini isim majrur. Okey. Tadi dia cakap kan, isim dan khabar dia mesti nakirah. Mesti nakirah. Kalau yang la ni ya, yang la ni isim dan khabar dia mesti nakirah. Sebab tu di sini ni nakirah ni tuan-tuan dan puan-puan. Isim dia nakirah, khabar dia nakirah. Berbeza yang tak beramal ni, la zaidun qaim ni, zaidun ni bukan nakirah, tu makrifah. Oh, ustaz ada tanwin di ujung dia. Walaupun dia tanwin, ujung dia tu tapi itu zaidun tu adalah makrifah. Sebabkan zaidun nama orang. La zaidun qaimun, sana tu tak beramal dia. Sebabkan kita lihat perbezaan dia. La zaidun qaimun. Ni sebabkan zaid di sini ni dia makrifah. Jadi tak boleh Jadi dia tak beramal. Tak beramal tu maksud dia macam mana? Tak beramal tu kita akan melihat khabar dia jadi nasab. Khabar dia jadi nasab. Khabar dia mansub sama macam laisa. Ini khabar dia nasab. Kalau sini khabar dia rafa' saja. Sebab tu dia tak beramal. Okey. Lepas tu kita bagilah macam yang sebelum ni kita lakukan. Ini harfun, ataupun kita buat juga huruf kita buat saja harful la. Harfun. Ini harfun macam saja tak apa juga. Huruf yang beramal seperti laisa atau harfun. Kita buat saja macam tu. Yang ini apa dia nama dia? Ismu la. Isim la. Isim la sebabkan dia beramal seperti laisa, isim dia rafa', khabar dia nasab. Maknanya isim la marfu'. Tanda rafa' dia apa? Dhammah. Ni jenis isim apa? Ahadun ni maknanya dia seorang saja. Bukan dua, maknanya isim mufrad. Isim mufrad ni maksud dia yang menandakan seorang sahaja, bukan jamak, bukan tasniyah, maknanya satu orang saja. Okey. La ahadun najian. Najian ni lah khabar dia. Khabaru la. Khabar dia mansub. Nasab dia fathah. Ini jenis dia isim apa? Isim mufrad. Kalau najian tu satu orang saja. Kalau dua najiaini. Kalau tiga najiuna. Najuna macam tu Ni mufrad. Mufradun. Okey. Setakat tu. Lepas tu yang min, ni huruf jar. Ni harful jar. Ini ismun majrurun. Huruf jar, isim majrur. Isim majrur
Mad i'rab dia majrur, tak payah tulis ya. Isim majrur dia majrur. Tanda jar dia dengan apa? Bil kasrati. Ni isim mufrad kan? Satu kematian saja. Mufradun. Okey. Kalau tuan-tuan nak jelas lagi, huruf jar ni apa dia? Huruf jar muta'alliq bi naji. Najiun. Dia muta'alliq. Dia terikat dengan naji. Jadi setakat tu saja. Okey. Jadi la ahadun najian minal mauti. Ni isim ni huruf dia, huruf la tu huruf yang beramal seperti laisa. Ini isim dia, isim la. Ini khabar la. Kita akan tengok sini marfu', sini mansub, sebab tu dia beramal. Kalau dia tak beramal, sini mesti tetap rafa'. Ni huruf jar isim majrur. Okey tuan-tuan dan puan. Makna dia apa? La ahadun najian minal mauti. Tak ada seorang pun yang dia tu selamat, naji ni selamat, minal mauti, dari kematian. Semua orang akan mati. Okey. Ini salah satu cara dalam menjelaskan yang ada huruf la dalam sebuah ayat. Macam inilah cara dia. Kita nak i'rabkan dia. Ini nama dia mengi'rabkan. Macam inilah ya. Yang untuk beramal seperti laisa. Okey. Lepas tu kita cuba yang untuk beramal yang igraq takhsis, tahzir dan ikhtisas ya. Padam. Kita ambil contoh yang pertama yang dibuat dengan Syahir tadi. Okey. Yang pertama kita cuba dari yang sinilah. As-sidqa. Ini igraq. Igraq tu apa maksud dia? Untuk mengajak orang, mendorong orang untuk membuat satu perbuatan yang baiklah. Sini ni dah dibuat sini, mendorong mukhatab untuk melakukan perbuatan terpuji. Mukhatab tu lawan bicara, lawan bercakap. Kita ajak dia untuk melakukan perbuatan terpuji, perbuatan yang baik. As-sidqa, kejujuran. Itu perbuatan baik. Jadi maksud dia apa? Kita menyuruh dia untuk berbuat baik, iaitunya berbuat jujur. Jujurlah kamu, jujurlah. Jujurlah. Itu telah yang as-sidqa. Tapi kenapa dia nasab? Kenapa dia nasab? Sebabkan sebelum dia ni ada perkataan dalam kitab tu dah tulis di bawah tu, antara ilzam, utlub atau if'al. Maksud dia apa? Lakukan. Semua tu maknanya dia lakukan. Boleh kita buat sini ni ilzam, biasakan, ataupun ilzam. Ataupun kita buat di sini ni if'al, ilzam, utlub. Boleh macam tu ilzam. Jadi lakukanlah kejujuran. Jujurlah mana dia. Sebab tu di sini ni dia nasab. Kenapa dia nasab? Sebabkan dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Lakukanlah akan kejujuran. Lakukanlah akan kejujuran. Sebab tu dia maf'ulun. Ini fi'il dia. Ini maf'ulun bih. Cuma fi'il dia ni tak nampak, disembunyikan. Sama kita macam cakap dalam bahasa kita, jujurlah. Maksud jujurlah tu kan lakukanlah kejujuran maksud dia. Jadi ini maf'ulun bih. Macam biasa, dia mansub, tanda nasab dia fathah, dia isim
mufrad. Cuma sebabkan dia ada ilzam ni, ada ataupun if'al ataupun utlub dalam kitab ni dah ada. Maknanya yang ini ni masuk dalam kategori ighra. Cuma dia tetaplah disebut sebagai maf'ulun bih. Cuma dia masuk kategori ighra. Kenapa? Sebabkan dia ada kata kerja ilzam ke if'al ke utlub ke yang tersembunyi yang sebenarnya ada di sini. Ada soalan saya? Okey. Lepas tu tahzir. Tahzir ni macam mana pula? Tahzir ni macam mana pula dia? Tahzir ni berbeza dengan ighra. Kalau ighra ni menyuruh orang. Kalau tahzir maksud dia melarang. Contoh di sini ni apa ni? Contoh dia ihdar. 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 Di ihdar. Ihdar ni makna dia apa? Ihdar ni maknanya hindarilah. Maknanya hindarilah. Okey, maknanya hindarilah. Jadi al-khiyanata dia nasab disebabkan dia adalah maf'ulun bih kepada ihdar. Ihdar ni maksudnya hindarilah, kamu hindarilah akan al-khiyanata. Sebab tu al-khiyanati ni al-khiyanata ni maf'ulun bih. Maf'ulun bih macam ni juga. Dia mansub. Tanda nasab dia fathah. Dia isim mufrad. Kenapa disebut tahzir? Sebabkan al-khiyanah ni kan benda-benda yang tak baik. Benda-benda yang tak baik. Dan sebelum dia ni ada perkataan ihdar yang disembunyikan, yang tak disebutkan. Maksudnya hindarilah pengkhianatan. Hindarilah khianat. Jadi macam tu ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu dia tu menjadi mansub atau menjadi maf'ulun bih. Ini nama dia tahzir. Ini nama dia ighra. Yang nampak dengan tuan-tuan satu al-khiyanata ni saja. Dalam ayat tu al-khiyanata saja. Kenapa al-khiyanata saja? Sebabkan ihdar dia dah dibuang. Dalam satu ayat ni hanya as-sidqa saja. Kenapa as-sidqa saja? Satu ayat, satu perkataan saja. Sebabkan ilzam dia dah dibuang atau disembunyikan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, cara mengirabkan dia macam biasa saja. Okey. Lepas tu yang ketiga. Yang ketiga, nahnu al-arab nukrimud dhaifa. Yang mana di sini ni yang ketiga dia? Yang ini dia. Kita nak fokus pada yang ni. Nahnu al-araba. Kenapa di sini nasab? Kenapa di sini nasab? Kalau di sini tadi nasab disebabkan ada fi'il ihdar yang dibuang. Kalau sini nasab sebabkan ada fi'il ilzam yang dibuang. Kalau sini kenapa pula dia nasab? Sebabkan sama juga sebab dia. Sebabkan ada fi'il yang dibuang. Apa fi'il dia? Boleh kita baca dalam kitab tu. Fi'ilnya adalah boleh na'ni, boleh nakhusu. Boleh nakhusu. Maksud dia apa sini ni? Kami, khususnya orang Arab, nukrimud dhaifa, memuliakan tetamu. Kami, khususnya orang Arab, memuliakan tetamu. Jadi sebab tu, nakhus tu, kami khususkan atau kami khususnya, maksudnya akan orang Arab. Jadi ini maf'ulun bih kepada nakhusu. Sebab tu dia nasab. Sama macam yang hal yang tadi tu. Jadi dia maf'ulun bih, mansub, tanda nasab dia fathah, dia isim apa ni? Isim mufrad ke atau okey, ataupun ini boleh isim mufrad okey, macam tu tuan-tuan dan puan. Jadi nakhusu di sini ni sebenarnya ada nakhusu sini ni, ataupun dalam kitab tu ditulis dia na'ni.
Adapun nakhusu ataupun nak ni cuma dipadamkan atau dibuang. Okey. Cuma kita cuba yang nahnu ni. Nahnu ni di awal ayat sebagai apa? Dia dhamir kan? Dia dhamir. Dia mabni. Mabni ala apa? Ala dhammi. Sebagai apa sini ni? Fi mahalli, di awal ayat. Fi mahalli, di awal ayat apa nama dia? Mubtada. Fi mahalli raf'il mubtada. Fi mahalli raf'il mubtada. Sini ni maf'ulun bih dia daripada nakhusu. Lepas tu yang ini ni khabar dia. Cuma kita jelaskan satu-satu. Ini fi'il mudhari'. I'rab dia apa? Marfu', tak ada yang kacau dia kan? Marfu'un. Tanda rafa' dia apa? Tanda rafa' dia dhammah. Sebabkan dia sahil akhir. Tak ada huruf illah di belakang dia. Sahil akhir. Fa'il dia mana? Mesti ada fa'il dia. Fa'il dia mustatir nahnu. Fa'il dia mustatir nahnu. Okey. Lepas tu fa'il dah dapat. Ad-dhaifah ni dia apa? Ad-dhaifah. Kami memuliakan akan tetamu kan. Maknanya dhaifah sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bih mansub. Tanda nasab dia fathah. Dia isim mufrad sama macam tadi ya, isim mufrad. Okey. Dah itu saja. Jadi macam inilah cara dalam menguraikan atau mengi'rabkan. Jadi itulah cara dalam. Jadi itulah cara kita dalam menguraikan atau mengi'rabkan perkataan-perkataan dalam sebuah ayat. Okey, ada soalan saya? Ada soalan? Apa tu? Okey, itu saja dulu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah tadi tajuk kita huruf yang beramal seperti laisa. Lepas tu igra, takhsis. Igra, tahdhir dan ikhtisas. Igra mana dia menyuruh orang berbuat baik macam ni. Lepas tu tahzir, melarang orang berbuat jahat. Ataupun takhsis, mengkhususkan. Kami khususnya atau macam tu Okey. Itu saja dulu. Kita kembalikan kepada Syahir untuk tajuk selanjutnya, iaitu af'alul madahi wadh-dhammi. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sambung pada bab yang baru hari ini. Bab apa? Af'alul madhi. Af'alul madhi wazam. Okey, ad-dhaif tu isim makrifah tadi Ustaz Gua ada kasih contoh ad-dhaif tu isim makrifah. Apa tanda makrifah dia? Alif lam ad-dhaif. Dia jadi makrifah sebab ada alif lam. Jadi setiap isim yang ada alif lam wajib. Dia memang dah confirm dia isim makrifah. Tapi tak semua isim yang bertanwin tu makrifah. Tak semua isim yang bertanwin tu nakirah Okey. Kita akan sambung. Af'alul madhi wazam. Okey. Dia ada dua, fi'il madhi, fi'il zam. Apa madhi dengan madhi ni apa? Zam ni apa? Kita tengok. Okey. Jadi kita tengoklah contoh dia terus Ni'maz zadu at-taqwa. Sebaik-baik nikmat azadu bekal, at-taqwa adalah taqwa lah, at-taqwa. Okey.
Jadi ni'mah ni maknanya sebaik-baik. Dan okey, lepas tu kalau kita tengok ni af'alul zam, bi'sa al-khuluqu al-khiyanatu, seburuk-buruk akhlak adalah khianat. Okey, jadi kita nak kasih tahulah tuan-tuan dan puan-puan, nanti dia akan ada jelaskan apa af'alul madhi dan zam ni sebenarnya. Okey, pertama kita tengoklah contoh dia. Kalau kita tahu bi'sa ni maknanya apa, seburuk-buruk, ni'mah maknanya apa, sebaik-baik kan. Okey, kita tengok dia ada kat bawah tu, dia ada jelaskan sikit kita tengok Bismillah. Okey, jadi af'alul madhi adalah fi'il yang digunakan untuk memuji. Okey, af'alul madhi, sebab itulah dikata apa tadi, ni'maz zadu at-taqwa, sebaik-baik kita nak memuji, bekal adalah takwa. Okey, pasal af'alul zam adalah fi'il yang digunakan untuk mencela. Af'alul zam ni pula untuk mencela lah. Contohnya apa? Tadi kita baca bi'sa al-khuluqu al-khiyanatu, sebaik-baik seburuk-buruk akhlak adalah khianat. Dia nak mencela benda tu, seburuk-buruk akhlak adalah khianat. Okey, lepas tu dia nak bagi tahu dekat sini, ni'mah. Okeylah, dia nak huraikan ni'maz zadu at-taqwa tu Okey, dia nak huraikan. Okey, ni'mah ni fi'il jamid. Fi'il jamid ni apa? Fi'il jamid ni fi'il yang tak ada tasrif. Dia bukan ada kataba, yaktubu, katban, fahuwa katibun. Bukan. Fi'il jamid ni dia satu je. Dia dalam satu bentuk. Contoh, ni'mah ni dia ada tak wazan apa-apa? Ada tak wazan fi'il madhi fi'il lah? Tak ada. Tapi ini fi'il. Cuma ini dipanggil fi'il jamid, fi'il yang tak ada tasrif lah. Okey, fi'il jamid tu fi'il yang tak ada tasrif. Lepas tu az-zadu ni fa'il kepada ni'mah ni lah, fa'il lah, sebab ada fi'il mesti kena ada fa'il kan. Okey. At-taqwa jadi apa? Yang dipuji. Sesuatu yang dipuji kita panggil dia al-mahsus bil-dham. Al-mahsus bil madhi Contohnya apa? Okey, ni'mah sebaik-baik, az-zadu sebaik-baik bekal itu at-taqwa. Jadi yang baik itu apa? Takwa lah. Takwa tu yang yang dikhususkan tu, yang apa ni kita panggil yang dipuji Okey. Yang dipuji. Lepas tu kita tengok pula bawah dia. Jadi kita nak huraikan at-taqwa tu mahsus bizam. Bil madhi. Maaf. Lepas tu ni mahsus harus makrifah atau nakirah yang memberi faedah seperti dinaati. Macam naat lah, beri faedah macam naat. Lepas tu mahsus sentiasa rafa' kerana sebagai mubtada' dari jumlah sebelumnya atau sebagai khabar dari mubtada' yang dibuang. Jadi mahsus, tak kisahlah mahsus. Tengoklah kalau fi'il dia fi'il madhi, kita cakaplah mahsus tu mahsus bil madhi. Kalau fi'il dia zam, kita cakaplah al mahsus bil dham. Kalau dekat sini tadi jumlah tadi at-taqwa tu jadi mahsus bil madhi lah. Jadi al mahsus ni dia ada bagi tahu dia sentiasa rafa'. Okey, kerana sebagai mubtada' dari jumlah sebelumnya. Sebab apa jadi mubtada'? Jadi mubtada' kan rafa'. Okey. Atau sebagai khabar dari mubtada' yang dibuang, ataupun dia jadi khabar tapi ada mubtada' tapi mubtada' tu dibuang. Contohnya apa? Huwa. Contohnya apa? Ni'maz zadu huwa at-taqwa. Sebaik-baik bekal dia itu adalah takwa. Macam tu. Asalnya ni'maz zadu at-taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Tapi orang kata patutnya dia jadi mubtada' kan, dari jumlah sebelum dia. Tapi ni dia, kalau dekat sini kita nak bagi makna dia itu, jadi makna khabar lah daripada mubtada' yang dibuang, iaitu huwa. Okey boleh faham Lepas tu kita tengok dia ada kata kat situ pada contoh habba fatimatu imra'atan. Kita tengok dekat atas. Dia ada dekat af'alul madhi yang nombor yang ketiga tu, habba fatimatu imra'atan. Jangan risau, semua yang fi'il madhi ni makna dia sebaik-baik, yang fi'il zam semua makna seburuk-buruk. Macam tu je. Jangan risau pasal terjemahan fi'il tu. Okey kita tengok pada contoh habba fatimatu imra'atan. Rincian ni maknanya penjelasannya lah. Habba fi'il madhi. Okey. Fatimatu kita tak pakai fi'il jamid sebab
habba ni dia ada tasrif. Kalau ni'mah tu tak ada lah. Ni kita panggil fi'il madhi. Fi'il madhi kita panggil dia fi'il madhi Okey. Fi'il madhi. Fatimatu fa'il. Yakni al-mahsus bil madhi. Dia jadi fa'il dan dia pun jadi mahsus bil madhi juga, sesuatu yang dipuji. Imra'atan pula jadi apa? Kenapa tiba-tiba jadi mansub? Kita orang pelik, takkan jadi maf'ul bih? Tak. Dia jadi apa? Tamyiz. Sebaik-baik Fatimah, apanya? Kan kod untuk tamyiz kan apanya? Saya ada 15 kilo. Apa bendanya? 15 kilo tu apa? 15 kilo beras. Kalau ni samalah juga. Kalau yang ni tamyiz nisbat lah. Sebab apa? Dia tak ada perkiraan apa-apa Jadi ini imra'atan ni jadi tamyiz. Sebaik-baik Fatimah, apanya? Perempuan. Okey. Boleh imra'atan jadi tamyiz. Lepas tu pada contoh habbaza rajulan khalidun. Kita tengok pula habbaza rajulan khalidun. Okey, yang keempat tu habbaza rajulan khalidun. Okey, kita tengok apalah dia kata. Apa dia kata tu Lepas tu kita tengok pada contoh habbaza rajulan khalidun. Okey, keterangannya dia kata rinciannya adalah sebagai berikut. Okey, apa dia perincian dia? Habba tu khabar muqaddam. Za pula isim isyarah sebagai fa'il dia. Maknanya kan dia habbaza kan? Habba ni khabar muqaddam, za ni jadi isim kepada jadi fa'il lah, jadi fa'il kepada habba. Habbaza. Lepas tu rajulan jadi tamyiz. Khalidun jadi apa? Mahsus sebagai mubtada' muakhar. Sebab apa? Habbaza rajulan khalidun. Okey. Ini jadi khabar muqaddam. Patutnya inilah mubtada' dia, khalidun habbaza rajulan. Tapi disebabkan masuk jumlah ni, ini jadi mubtada' muakhar lah. Okey. Jadi habbaza ni habba ni khabar muqaddam, za ni jadi fa'il kepada habba lah. Rajulan ni jadi tamyiz. Khalidun jadi apa? Jadi mubtada' muakhar. Dia jadi mubtada' muakhar, Khalidun. Jadi sebaik-baik Khalid apa bendanya? Sebaik-baik Khalid tu adalah lelaki. Okey. Lepas tu dia ada terangkan mahsus ni, yang sesuatu yang dipuji tu kadang-kadang dibuang kerana sudah boleh diketahui dari kalimat sebelumnya. Contohnya apa? Okey. Kadang-kadang kita tak payah tunjuk dah mahsus bil madhi tu dibuang. Sebab apa? Kita dah boleh tahu mahsus bil madhi tu apa tanpa kita tunjukkan pun. Contohnya ni lah. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Okey. Okey, dan bumi itu farashnaha, kami hamparkannya. Hamparkannya bumi. Fa ni'ma, maka sebaik-baik al-mahidun, yang menghamparkan adalah kami. Dia tak cakap pun fa ni'mal mahidun nahnu. Patutnya kena dah cakap nahnu. Tapi disebabkan itu jadi, maknanya kita dah tak payah nak cakap dah. Sebaik, tengok ni pun dia kata dalam kurungan kan. Dia nak menerangkan ai itu maknanya iaitu fa ni'mal mahidun nahnu, sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Kita tak payah tahu pun Allah Subhanahu Wa Taala memang sebaik-baik penghampar, yang menghamparkan bumi. Jadi kita tak payah pun letak nahnu, sebab apa? Kita dah boleh faham dah. Okey. Okay, kita tengok sikit dekat af'al zam. Kita tengok satulah. Bi'sa al-khuluqu al-khiyanatu, sebaik-baik akhlak, seburuk-buruk akhlak adalah khianat. Jadi al-khiyanatu ni mahsus lah. Mahsus bizam. Okey. Al-khuluq ni jadi fa'il kepada bi'sa. Okey. Ni jadi fa'il, bi'sa ni apa ni lah, fa'il jami' jugalah. Cuma ini fa'il untuk zam, untuk mencela. Al-khiyanatu mahsus bizam, al-khuluqu ni jadi fa'il. Okey. Lepas tu kita tengok pula bawah dia.
kita kasih satu contoh. Dia ada kerja dia kata cari af'alul madhi dan zam serta mahsusnya. Okey, kita kasih satulah. Ni'ma as-sahibu al-kitabu. Ni'ma fa'il zam, af'alul zam. As-sahibu jadi fa'il. Al-kitaba ni dia jadi apa? Al-kitabu Al-kitabu ni jadi apa? Al-mahsus bil madhi. Dia yang dikhususkan, dipuji. Sebaik-baik sahabat itu adalah kitab. Okey. Itulah dia huraian dia. Kalau kita nak tahu ini ni'mah ni af'alul madhi, as-sahibu ni jadi fa'il. Al-kitabu ni jadi mahsus bil madhi. Okey. Itu saja huraian untuk af'alul madhi wal zam. Sama saja. Baik, kita akan cuba sambunglah dengan tasrif insya-Allah. Baik, kita cuba ulanglah semalam yang Ustaz Farid dia ada hal sikit hari ni. InsyaAllah kalau sempat dia datang, kalau tidak kita akan cuba ulang-ulang lah apa yang dia mengajar. Kita buka pada muka surat yang ke 43. Kita buka pada muka surat yang ke 43 ni tamada. Okey. Ni adalah apa ni lah, tafa'ala tafa'alu untuk bina naqis. Okey. Tamada yatamada tamadiyan mutamadan fahuwa mutamadin wa zaka mutamadan tamadala tatamada mutamadan mutamadan tabaha yatabaha tabahiyan mutabahan fahuwa mutabahin wa zaka mutabahan tabahala tatabaha mutabahan mutabahan tajafa yatajafa tajafiyan mutajafan fahuwa mutajafin wa zaka mutajafan tajafa la tatajafa mutajafan mutajafan tadawa yatadawa tadawiyan mutadawan fahuwa mutadawin wa zaka mutadawan tadawala tatadawa mutadawan mutadawan tarada yatarada taradiyan mutaradan fahuwa mutaradin wa zaka mutaradan tarada la tatarada mutaradan mutaradan tasawa yatasawa tasawiyan mutasawan fahuwa mutasawin wa zaka mutasawan tasawa la tatasawa mutasawan mutasawan ta'ala yata'ala ta'aliyan muta'alan fahuwa
متعال وذاك متعالا تعالى لا تتعالى متعالا متعالا تفاديا متفادا فهو متفاد وذاك متفادا تفادى لا تتفادى متفادا متفادا تلقى يتلقى تلقيا متلاقا فهو متلاق وذاك متلاقا تلقى لا تتلاقى متلاقا متلاقا تنادى يتنادى تناديا متنادى فهو متناد وذاك متنادى تنادى لا تتنادى متنادا متنادا تنسى يتناسى تنسيا متناسى فهو متناسي وذاك متناسى تنسى لا تتناسى متناسا متناسا. Jadi insyaAllah kita akan serahkan kepada Ustaz Farid untuk sambung pelajaran kita. Semalam kita tadi tamat dah. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat pada muka surat 45. Okey. Kita lihat mengenai dengan wazan ifta'ala yafta'ilu ilmu saraf. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, mufta'alan masdar mimi, mufta'ilun ismul fa'il, isim maf'ul adalah mufta'alun, fi'il amr ifta'il, fi'il nahi la tafta'il, isim zaman isim makan mufta'alun mufta'alun. Kita lihat dari sudut makna pula, ifta'ala wazan yang sama dengannya adalah ibtada'a, makna membuat bid'ah. Ibtada'a, pembuat yang itu membuat perkara bid'ah. Ijtama'a makna berkumpul. Ijtanaba makna menjauhi. Ijtahada bersungguh-sungguh. Ihtaraqa makna terbakar. Ihtadara makna ketika sakaratul maut. Ihtadar. Ihtakara maknanya kita panggil ihtakara simpan stok. Simpan stok untuk jangka masa panjang. Membuat simpanan barang-barang, gula, minyak contoh. Ikhtabara iaitu menguji. Ikhtalata makna bercampur. Ishtaghala makna sibuk. Ishtamala makna mengandungi, bukan mengandung. Tuan-tuan kita tambah I tu mengandungi, jangan mengandung. Mengandung tu hamil. Itu makna lain tu. Jadi bukan mengandung, mengandungi. Ishtamala. Ataupun isi, merangkumi, mengandungi. Ishtamala. I'tabara mengambil pelajaran. Dalam wazan ini yang mengalami perubahan daripada bina sahih dalam penasrif, dalam tasrif adalah fi'il mudha'af, ajwah, misal, mahmusfa dan naqis. Nanti kita akan bincangkan selepas ini. Ini fi'il sahih yang tak ada huruf illat. Terus kita pergi latihan yang pertama, iaitu ijtanib al-mubtadi'. Apa itu? Jauhilah. Ijtanib al-mubtadi'a fa innahu aduwuddin. Aduwuddini. Ijtanib, kamu jauhilah al-mubtada'a,
perkara-perkara bid'ah, mubtada'ah. Kalau mubtadi'ah, kamu jauhlah orang yang berbuat bid'ah. Ataupun al-mubtada'ah, iaitu masdar mimi, iaitu kamu jauhlah perkara bid'ah. Fa innahu, fa tu kerana lil ta'lil, kerana sesungguhnya perkara bid'ah itu adalah musuh agama. Mubtada'un. Dan fa innahu aduwuddin. Jadi di sini bukan perkara bid'ah, tetapi mubtadi', iaitu orang yang berbuat bid'ah. Kerana orang buat bid'ah adalah musuh kepada agama. Bukan perkara yang dibuat bid'ah. Jadi mubtadi'a, jadi ismul fa'il. Yajtami'u al-muslimuna fil masjidi. Yajtami'u adalah fi'il mudhari'. Yang ketiga, ijtanibul ma'asi, wajibun, menjauhi perkara maksiat itu adalah wajib. Ijtinabu, daripada ijtanaba, yajtanibu ijtinaban, ismul masdar. Perkara yang keempat, ala innal ijtihada, ala innal ijtihada, ketahuilah sesungguhnya bersungguh-sungguh itu miftahun najahi, kunci kejayaan. Al-ijtihad, ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, ala ismul masdar. Perkara yang kelima adalah al-buyutu wal madarisu muhtaraqatun, rumah dan juga madrasah, rumah-rumah, madrasah muhtaraqah, terbakar. Muhtaraqatun, jadi khabar terbakar. La tuqbalu at-taubatu 'indal muhtadar, tidak diterima taubat ketika muhtadar, ketika sakaratul maut, iaitu ismul masdar daripada ihtadara, yahtadiru ihtidaran, fahuwal muhtadir, wa dhaka muhtadar. Okey. La'anallahu al-muhtakirin, Allah Ta'ala melaknat al-muhtakirin, ismul fa'il, orang yang simpan stok. Apa maksud simpan stok? Simpan stok sampai harga barang naik. Orang cari minyak, tak adalah minyak, mana minyak, semua tak adalah. Dia simpan dalam gudang dia, last sekali harga naik melambung. Begitu juga gula dan sebagainya. Okey. Kemudian yakhtabiru al-abu auladahu, iaitu ayah menguji akan anak-anaknya. Ayah menguji anak-anaknya. Yakhtabara, yakhtabiru, iaitu menguji. Fi'il mudhari'. La takhtalitu fi'il mudhari' juga, tapi dia fi'il nahi dipanggil. Karimatu mushtaghilatun jiddan, karimah tu sibuk sangat di rumahnya. Mushtaghilah adalah ismul fa'il daripada ishtaghala yashtaghilu ishtighalan. Kita minta pelajar-pelajar kita menyanyikan lagu daripada wazan ifta'ala yafta'ilu sehinggalah i'tabara ya'tabiru, falyatafaddalu mashkurin. Kita buka pada muka surat yang ke-45, buku Tasrif dan Ilal Al-Fatih. InsyaAllah. افتعل يفتعل افتعالا مفتعلا فهو مفتعل وزكى مفتعل افتعل تفتعل مفتعل مفتعلون ابتدع يبتدع ابتداعا مبتدعا فهو مبتدع وزكى مبتدع ابتدع لا تبتدع مبتدع مبتدعون اجتماع يجتمع اجتماعا مجتمعا فهو مجتمع وذاك مجتمع اجتمع لا تجتمع مجتمع مجتمعون اجتنب يجتنب اجتنابا مجتنبا فهو مجتنب وذاك مجتنب اجتنب لا تجتنب مجتنب مجتنبون اجتهد يجتهد اجتهادا مجتهدا فهو مجتهد وذاك مجتهد اجتهد لا تجتهد مجتهد مجتهدون
احترق يحترق احتراقا محترقا فهو محترق وذاك محترق احترق لا تحترق محترق محترق احتضر يحتضر احتضارا محتضرا فهو محتضر وذاك محتضر احتضر لا تحتضر محتضر محتضر احتكر يحتكر احتكارا محتكرا فهو محتكر وذاك محتكر احتكر لا تحتكر محتكر محتكر اختبر يختبر اختبارا مختبرا فهو مختبر وذاك مختبر اختبر لا تختبر مختبر مختبر اختلط يختلط اختلاطا مختلطا فهو مختلط وذاك مختلط اختلط لا تختلط مختلط مختلط اشتغل يشتغل اشتغالا مشتغلا فهو مشتغل وذاك مشتغل اشتغل لا تشتغل مشتغل مشتغل اشتمل يشتمل اشتمالا مشتملا فهو مشتمل وذاك مشتمل اشتمل لا تشتمل مشتمل مشتمل اعتبر يعتبر اعتبارا معتبرا فهو معتبر وذاك معتبر اعتبر لا تعتبر معتبر معتبر. Okey, alhamdulillah dalam wazan ini juga pada muka surat 46 ada sedikit catatan. Dalam wazan ini jika fa fi'ilnya, fa fi'il huruf yang pertama tu fa fi'il berupa huruf sad dad ta dha. Huruf isti'la dalam ilmu tajwid sad dad ta dha. Maka ta-nya diganti menjadi ta. Ta tu boleh menjadi ta. Okey. Jika fa fi'ilnya berupa huruf dal, zai, zai, maka ta-nya diganti dengan dal. Contoh, tengok contoh. Sabara. Jadi istabara. Istabara. Jadi ta tu juga jadi ta. Istabara. Nampak tak? Istabara. Makna bersabar. Contoh sahaba. Sahiba, sahiba, yashabu, sahiba. Jadi bila mana nak buat atas wazan ifta'ala, makna berkawan, sahiba yashabu, berdamping. Jadi macam mana tu? Jadi istahaba, istahaba. Tapi ta tu hukumnya harus ditukar menjadi ta kerana fa fi'ilnya adalah huruf ta. Sodama maknanya ini tak boleh baca lah bahasa Indonesia, bertabrak. Mabruk ada mabruk. Mubarak. Mubarak ada. Sodama istilah ni makna berlaku pelanggaran. Salaha istalaha makna berdamai. Sana'a istana'a makna membuat. Daraba ittaraba makna bergoncang, bergoncang ataupun bolak-balik. Ittaja'a makna baring. Ittarada makna teratur ataupun mantap. Ittarid. Ada juga tarada yatrudu makna halau pun boleh juga. Zalama izzalama iztalama. Begitulah juga dafi'a iddafa'a. Asalnya apa? Iddafa'a asalnya. Okey, zakara idzakara jadi iddakara. Boleh mudah tuan-tuan, sampailah ke habis. Kita tengok terjemahan je. Iddafa'a makna kita panggil, gunakan hilter tu untuk apa? Panaskan badan. Panaskan badan. Duduk di unggun-unggun api. Iddakara makna mengingat-ingat. Iddakhara makna simpan. Izdajara makna dijauhkan. Izdahama makna sesak. Izdarada makna menelan, teguk. Izdarada. Izdalafa makna maju. Izdahara makna bersinar. Izdada makna bertambah. Tuan-tuan mungkin tak boleh nampak
ganjaran dia. Ganjaran lah. Kita panggil gambaran. Tapi insya-Allah tuan-tuan saya akan huraikan di papan putih, kerana itulah satu-satunya cara untuk kita lebih faham, lebih mudah untuk diingati. Tanpa melengahkan masa, kita terus ambil satu contoh daripada istabara dan juga iddakara. Tuan-tuan boleh ikuti dengan baik tulisan di papan putih ini sebaik yang mungkin, insya-Allah. Saya cukup mengambil satu contoh sebagai ringkasan. Ifta'ala. Okey. Daripada perkataan sabara, 3 huruf. Istabara. Kita bagi tahu tadi, bila mana tuan-tuan yang dirahmati Allah boleh lihat dengan gambaran yang jelas, bila mana fa fi'ilnya adalah huruf sad, dad, huruf sad ke ataupun huruf dad ke dia, ataupun huruf ta ke dia, ataupun huruf dha ke dia, pada fa fi'il automatik di sininya ta-nya akan bertukar menjadi ta. Boleh? Jelas Semua contoh dalam buku tuan-tuan bandingkan sendiri. Setiap fa fi'il sama ada huruf sad ataupun dad ataupun ta ataupun dha, maka huruf ta dia akan bertukar menjadi ta. Jelas? Seterusnya contoh yang kedua, kita lihat. Contoh yang kedua adalah kita tengok apa dia? Ifta'ala. Nampak Jadi dakara. Dakara, daripada perkataan zakara. Ingat. Okey. Ingat tak kita bagi tahu apabila apa dia? Apabila fa fi'il ni, fa fi'il pada apa? Fa fi'il. Sama Apabila fa fi'il sama ada huruf zai ke dia, huruf zai ke dia ataupun huruf dal ke dia, maka ditukarkan apa? Ditukarkan ta ini menjadi huruf dal. Jelas? Jadi bacaannya macam mana? Tukar jadi dal. Jadi alif dal kaf ra. Iddakara. Jadi idghamkan dua ini, idghamkan jadi iddakara. Jelas? Ingat kaedah bila fa fi'il ni, huruf zal ke dia, huruf ra ke, huruf zal ke dia, huruf dal ke dia, maka ta tu ditukar menjadi dal. Begitulah seterusnya, kiaskan dengan contoh-contoh yang ada di bawah itu. Cukup sekadar itu. Untuk pengajian kita pada pagi yang mulia ni, okey tuan-tuan jelas tak ada masalah apa, semua sama. Kita terus kepada fi'il yang berikutnya daripada ifta'ala, tapi mudha'af, fi'il mudha'af. Okey, fi'il mudha'af perlu diambil perhatian lebih, kerana pelajar-pelajar selalu tak boleh ingat dengan baik yang fi'il yang mudha'af ni. Kita lihat irtadda, ifta'ala, irtadda, yartaddu, irtidadan, murtaddun, irtadda, la tartadda, murtaddun. Isim fa'il, isim maf'ulnya sama. Nampak tak? Isim fa'il dia murtaddun bukan murtiddun, mubtalun bukan mubtilun, semua sama. Isim fa'il, isim maf'ul,
Isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, semuanya sama. Jelas. Tanpa melengahkan masa, kita minta 2 orang pelajar wakil habiskan nyanyian ni satu lagi untuk terakhir pada sesi pengajian pagi yang mulia ini, insya-Allah taala. Irtada yartaddu irtidadan murtadan fahuwa murtadun wa zaka murtadun irtada la tartada murtadun murtadun irtada la tartada murtadun murtadun ibtala yabtalu ibtilalan mubtalan fahuwa mubtalun wa zaka mubtalun ibtala la tabtala mubtalun mubtalun ibtala la tabtala mubtalun mubtalun اشتق يشتق اشتقاقا مشتقا فهو مشتق وذاك مشتق اشتق لا تشتق مشتق مشتق اشتق لا تشتق مشتق مشتق اعتدى يعتد اعتدادا معتدا فهو معتد وذاك معتد اعتدى لا تعتدى معتد معتد اعتدى لا تعتدى معتد معتد اغتر يغتر اغترارا مغترا فهو مغتر وذاك مغتر اغتر لا تغتر مغتر مغتر اغتر لا تغتر مغتر مغتر التف يلتف التفافا ملتفا فهو ملتف وذاك ملتف التف لا تلتف ملتف ملتف التف لا تلتف ملتف ملتف امتد يمتد امتدادا ممتدا فهو ممتد وذاك ممتد امتد لا تمتد ممتد ممتد امتد لا تمتد ممتد ممتد امتص يمتص امتصاصا ممتصا فهو ممتص وذاك ممتص امتص لا تمتص ممتص ممتص امتص لا تمتص ممتص ممتص امتنى يمتن امتنانا ممتنا فهو ممتن وذاك ممتن امتنى لا تمتنى ممتن ممتن امتنى لا تمتنى ممتن ممتن اهتز يهتز اهتزازا مهتزا فهو مهتز وذاك مهتز اهتز لا تهتز مهتز مهتز اهتز لا تهتز مهتز مهتز اهتم يهتم اهتماما مهتما فهو مهتم وذاك مهتم اهتم لا تهتم مهتم مهتم اهتم لا تهتم مهتم مهتم. Alhamdulillah, kita terus pada latihan yang pertama. Okey. Tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu lagu Tegar, Tegar. Daripada Indonesia. Lagu Tegar. Okey, nombor yang pertama qutilal murtadun. Qutila adalah qutilal murtadun. Murtadun adalah ismul fa'il, iaitu orang-orang yang murtad. Tabtallu malabisi, iaitu telah basah pakaianku. Okey. Yang ibtalla adalah apa? Adalah fi'il madhi. Fi'il mudhari' tabtallu. Kalimatu muntasir mushtaqqatun. Mushtaqqatun adalah khabar, i'rabnya dia adalah isim maf'ul, dari isim maf'ul daripada ishtaqqa yashtaqu. La ta'tadda al-khida'atu. Jangan kamu menganggap khida'ah itu perkara yang menyelamatkan. Khida'ah, khianat itu perkara yang menyelamatkan. La ta'tadda adalah fi'il nahi. Nombor 5, min alamatil ightirar adamun nadam minal ma'asiyati. Di antara tanda-tanda ightirar, tanda-tanda penipuan, iaitu tidak menyesal daripada maksiat. Ightarra yaghtarru ightiraran, ismul masdar. Nombor 6, iltafat al-halimatu fin naumi. Apa dia? Iaitu telah Halimah berselimut. Iltafat fi'il madhi.
Masya Abu Fa'ratin mumtaddan. Abu Fa'rah telah berjalan mumtaddan, berjalan dalam keadaan sombong. Jadi apa ismul mumtaddan adalah ismul fa'il. Okey. Yamtassu at-tiflu ummahu, yamtassu fi'il mudhari' daripada imtassa yamtassu. Nombor 9, innallaha mumtinun. Mumtinun, nampak imtanna, mumtinnun. Okey, bukan mumtimnun, mumtannun. Apa dia mumtannun? Adalah ismul fa'il. Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyukai menganugerahkan kepada orang beriman jenis-jenis nikmat, pelbagai jenis nikmat. Inna ta'akhural muslimina min adami ihtimamihim. Ihtamma yahtammu ihtimam adalah ismul masdar, ismul masdar daripada ihtamma. Kita lihat makna. Nombor 1, irtada makna murtad, ibtalla makna basah, ishtaqqa maknanya berasal ataupun pecahan daripada, mengambil daripada, pecahan daripada. I'tada menganggap, okey, menganggap ataupun mengira. Okey, ightarra adalah tertipu, iltaffa adalah berselimut ataupun berselimutlah. Imtadda maknanya terhampar ataupun sombong ataupun imtadda memanjang. Imtassa makna menghisap, imtanna menganugerahkan, ihtazza makna bergerak, menggoncangkan, ihtamma makna mengambil berat, mengambil cakna. Okey, cukup sekadar itu pengajian kita pada muka surat 47. InsyaAllah lepas ni ifta'ala, kita bincangkan hari ni dua, ifta'ala fi'il sahih dan juga fi'il mudha'af. Esok insyaAllah banyak lagi fi'il, kita akan masuk ajwaf, naqis dan juga misal dan juga mahmus insyaAllah ta'ala. Kita bertemu lagi pada keesokan hari. Jangan lupa tuan-tuan, tekan butang share, sama-sama mengambil manfaat daripada pelajaran ilmu saraf dan juga nahwu yang kita pelajari pada pagi ini. InsyaAllah esok kita bertemu lagi. Okey, tuan-tuan yang terlepas siaran kita, layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa dan juga layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana pelbagai hidangan playlist yang kita hidangkan daripada episod pertama sampailah ke hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. InsyaAllah kita bersua kembali pada keesokan hari jam 8.30 pagi insyaAllah. Dan kita bertemu pada slot yang kedua 10.30 pagi mengenai dengan kitab Hadam dan Faham kata dasar Al-Quranul Karim. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.